saya akan share macam mana nak muat naik inventory sedia ada ke dalam sistem. Lepas tu mengemas kini inventory yang telah dimuat naik tu. Lepas tu macam mana nak mewujudkan makmal baru, maksudnya inventory baru, macam nak wujudkan inventory baru, dan macam mana nak buat request ataupun permohonan perolehan. Okay, jadi ini untuk objektif yang pertama ni, kita nak belajar macam mana nak muat naik inventory sedia ada ke dalam sistem. Okay. Maksudnya kalau kita nak tambah inventory yang sedia ada, contoh ni sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan boleh buka inventory latihan SMI. Latihan SMI ni satu grup yang kami create untuk melatih ataupun untuk tujuan belajar. Jadi semua benda ada dalam ni lah. Jadi apa yang dalam ni tak semestinya betul, ni kita cuba uji saja. Jadi kalau buka muka depan tuan-tuan dan puan-puan akan nampak macam ni. Okay, jadi pastikan makmal tu makmal yang betul. Macam hari ni latihan SMI. Lepas tu berkaitan dengan inventory, kita akan buat berkaitan dengan inventory. Kita nak muat naik inventory baru. Okay, jadi daripada inventory ni kita boleh add item. Add item, klik add item. Okay, daripada add item ni kita masukkan saja apa yang kita nak. Contoh kita nak gula perang. Kita baru beli gula perang. Harga RM15. Unit size 2 kilo. Okay, type dia bahan kimia. Location boleh masukkan. Location ni selalunya bangunan mana. Kita duduk kat bangunan mana. Tick. Okay. Add value. Add value. Okay, ada bangunan titik. Start location. Makmal gamma. Enter. Dan kita bila masukkan nama start location yang baru, kita kena enter lah. Lepas tu kita add value juga. Kita save. Okay. Expiration date ni selalunya kita ambil, dia tengok pada botol lah atau pada packaging yang kita beli. Jadi lepas tu kita add item. Okay, jadi add item yang baru kita masukkan tadi akan keluar dalam inventory ini. Refresh. Ni nampak ada gula perang, bangunan matematik, makmal gamma, bahan kimia. Owner dia adalah saya yang masukkan. Tarikh masukkan 4 Mac 2021. Updated ni tarikh kemas kini adalah tarikh kita masuklah sebab belum pernah kemas kini. Jadi untuk kita masukkan ataupun kita muat naik barangan tu secara individu, satu persatu, kita boleh gunakan add item. Contohnya, Anda kata kita terima barang satu persatu, kita boleh guna ni lah. Beli barang, terima terus masukkan dalam sistem. Jadi kita tak terlupa. Okay, jadi persoalan dia, macam mana kita nak pindahkan senarai inventory yang sedia ada. Maksudnya kita dah ada dalam Excel, dalam Word, hard copy.
Jadi salinan-salinan ni semua macam mana nak dipindahkan ke dalam, dimuat naikkan ke dalam sistem. Okay, jadi pastikan makmal yang betul. Macam hari ni kita gunakan latihan SMI, pastikan latihan SMI. Lepas tu pastikan inventory. Bukan request. Inventory. Inventory. Lepas tu kita ambil import. Import. Kita download template dulu. Kita klik download template. Dia akan buka. Okay, dah download. Cuba buka Excel tu balik. Excel yang download tu, buka Excel tu. Okay, macam ni. Ini adalah apa yang saya dah download. Ini adalah apa yang dah download. Lepas tu dia akan ada keluar warna kuning kat sini, enable editing. Klik enable editing tu ya. Kalau tak, dia tak boleh tukar apa-apa. Okay, jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat muka depan ni, dia ada tulis, dia ada ajar macam mana nak add inventory, macam mana nak edit inventory. Jadi apa yang kita tunjukkan hari ni sebenarnya ada dalam template ni. Maksudnya anda kata terlupa, boleh rujuk nota, sama ada nota kami ataupun nota daripada sistem pun boleh. Tu jangan risau. Tapi kalau tak boleh juga, boleh call pun tak apa. Call saya, nanti kita boleh tolong macam mana nak buat. Okay, jadi kat bawah ni kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, yang bawah ni, ini adalah types ataupun jenis bahan. Antibiotik, bahan kimia, chemical, equipment, general supply, glassware. Ini kita buat uji cuba. Idris ni uji cuba. Maksudnya kita saja je tukar-tukar types tu, masukkan nama orang pun boleh. Tapi nak tambah pun boleh. Okey, jadi types yang kat bawah ni sebenarnya jangan diubah. Sebab dia memang dah spesifik ataupun khas untuk makmal tu sahaja. Sebab nak ubah types ni bukan di Excel, tapi sepatutnya ubah di dalam setting kepada makmal tu. Itu nanti kita akan sentuh kemudian. Okey, jadi kalau untuk ni contohnya lah, saya nak masukkan antibiotik, masukkan ikut turutan. Penicillin, okey, katalog ni kalau tak ada pun tak apa, kalau ada lebih baik. Location, boleh masukkan location. Sublocation ni maksudnya makmal yang mana. Location detail tu contohnya pada almari yang mana. Kalau dah label, kalau makmal tu dah mengamalkan 5S, patutnya almari dia akan ada label. Peti sejuk pun ada label. Jadi taruhlah label yang sepatutnya. Harga masukkan. Expiration date pun masukkan. Okey, kat sini saya akan tunjukkan kalau kita masukkan expiration date yang tak dapat dikenal pasti oleh sistem. Contoh kita pakai 2 Muharram. Lepas tu kita save. Kita save dah save. Kita minimize. Lepas tu kita buka balik. Ni contohnya kita nak upload lah. Kita nak upload apa yang kita dah buat. Kita dah masukkan dalam template, sekarang kita nak upload. Pastikan kita pergi latihan SMI atau makmal yang kita hajati tu. Lepas tu kita klik inventory sebab kita nak upload inventory. Klik import. Dah tak payah download template sebab template dah ada. Sekarang kita nak upload je. Yes, upload file.
Okay, kita ambil file hari ni. Okay, jadi nama file ni sebenarnya boleh tukar. Kalau tuan-tuan puan-puan tak nak keliru macam ni kan, banyak sangat ni kan, boleh tukar. Jadi taruhlah apa-apa yang kita rasa sesuai. Tapi yang penting dalam dia jangan tukar. Dalam dia masukkan isi saja. Open. Okay, dia tengah upload. Nampak? Satu item fail. Maksudnya ada masalah. Macam mana nak tahu masalah tu? Kita boleh download error report. Dia akan download error report. Kita buka error report pula. Sama, enable editing. Okay, dalam error report ni dia ada error. Error ni dia akan tunjukkan apa masalah dalam item yang tak dapat nak di-upload ni. Jadi bagi item penicillin ni, bagi antibiotik penicillin ni sebenarnya dia tulis kat sini the date could not be passed. Maksudnya tarikh ini adalah tidak dikenal pasti. Tak dikenal pasti. Jadi apa yang kita patut buat, kita kena tukar. Jadi bukan tukar di laporan error ni, bukan. Laporan error ni tutup. Kita tukar pada dokumen yang kita nak upload. Okay, macam ni penicillin ni, tukar tarikh. Nak selamat, kita boleh gunakan tarikh penuh lah. Kita save. Lepas tu kita boleh try lagi sekali. Pastikan makmal mana inventory, sebab kita nak upload inventory. Lepas tu kita import. Yes, upload. Kita ambil ni. Okey. Nampak? Successfully imported. Dah masuk. Penicillin 20 unit, bangunan, antibiotik, semua dah ada. Okey, sampai sini ada yang tak dapat ataupun terlepas. Semua okey ke? Okay, untuk satu bab, maksudnya kita dah pandai macam mana nak upload database yang kita ada ke dalam sistem. Kita dah pandai. Jadi seterusnya saya nak tunjukkan macam mana nak kemas kini. Macam mana nak kemas kini. Contohnya kita nak kemas kini individu. Maksudnya satu-satu tu kita nak kemas kini. Kes ni berlaku bila kita nak guna bahan tu. Contoh kita nak pakai gula perang. Hari ni kita nak pakai gula perang kan. Kita nak masak media untuk Drosophila contoh. Kita nak pakai gula perang. Okay, jadi kita ambil gula perang ni. Kita klik dekat gula perang. Pagi-pagi sebelum buat kerja ataupun selepas buat kerja. Kita boleh kurangkan kat sini. Kita nak pakai 1. Kurangkan 1. Jadi dah sudah. Bila dah habis, sebenarnya dia akan auto update dekat sini. Kita klik anak panah ni, simpan. Dia akan update sini. Dia tengok balik pun boleh. Tengok. Tu. Dia tinggal 1. Okey. Ni senang lah, ni straightforward. Kita boleh buat on the spot. Okey, tapi kalau kita nak kemas kini secara pukal, maksudnya nak kemas kini banyak-banyak. Benda ni berlaku bila kita nak kemas kini hujung tahun ataupun hujung semester. Budak dah habis guna semua, kita nak kemas kini database ataupun inventory kita. Jadi sepatutnya kita kena bawa keluar dulu yang dalam sistem ni, kena bawa keluar dulu. Panggil export lah. Kita export keluar. Kita export.
Macam ni dia akan keluar export all inventory ke export item that match current filter. Okey, jadi untuk kita export, pastikan kita export yang berkaitan dengan kita punya sahaja, inventory yang kita punya sahaja, sebab kita nak buat yang kita punya saja. Jadi kita pilih dekat owner, dan saya nak ambil nama saya. Pastikan nama makmal tu betul, makmal yang kita nak export data tu terkeluar kan, latihan SMI. Kalau kita nak buat bahan kimia saja, kita ambil bahan kimia je. Nak export, kita tengoklah apa yang kita nak edit atau mungkin kita nak kemas kini maklumat apa. Kalau maklumat bahan kimia, antibiotik pun boleh ambil antibiotik mana yang sesuai untuk kita buat. Lepas tu kita export, kita pilih export item that match current filter only. Export file. Okey. Sekarang dah keluar Excel tu. Jadi kita buka Excel ni. Sama enable editing. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan tengok kat bawah ni, dekat types ni, dekat jenis ni, tinggal dua sahaja. Antibiotik dengan bahan kimia je. Sebab saya memang pilih untuk kemas kini data antibiotik dengan bahan kimia sahaja. Okay, jadi daripada sini, kalau perasan, perbezaan format dia adalah pada dua ni. Sama ada nak delete ataupun serial number. Serial number ni yang akan mengemas kini data kita di dalam sistem. Dia tidak akan redundant, dia tidak akan overlap, tapi dia akan kemas kini saja. Contohnya dekat sini kita nak kemas kini penicillin ni, kita baru dapat. So kita boleh tambahkan lagi. 38. 38. Bahan kimia, contohnya bahan kimia, kita baru dapat garam kasar. So tambah lagi 10. Okey. Jadi tarikh pun nak update pun boleh update. Jadi kita update tarikh. Lepas tu kita save. Pastikan kita save yang kita tahulah. Save kat mana save. Okay, kita save. Kita tutup. Okay, jadi bila kita tutup, kita nak import balik. Kita nak import balik ke dalam sistem. Okay, cara kita import adalah sama. Maksudnya kita kena pastikan kita nak import ke mana. Import ke makmal yang kita nak lah. Iaitu macam sekarang latihan SMI. Nak import request ke inventory. Nak import inventory. Kita klik import. Ni semua tak payah klik kan sebab kita dah ada template. Yes. Lepas tu kita upload file. Lepas tu kita boleh pilih yang mana yang kita dah buat. Kita dah buat tadi yang ni kan. Yang terbaru ni. So kita pun open. Okay. Jadi successfully imported. Contohnya kita nak tahu nampak. Penicillin kita dah jadi 38. Gula perang kita pun dah bertambah. Kita watch ni. Ada 1. Lepas tu tarikh yang kita ubah, tarikh semua dah berubah. Tengok ni. Jadi kat sini kalau tuan-tuan perasan, contoh macam gula madu ni kan. Gula madu ni data ni di-create pada Februari 8 ataupun 8 Februari 2021. Tapi dia telah dikemas kini pada hari ni. Nak tengok rekod kemas kini, boleh tengok dekat sini. Klik je gula madu ni. Baca kat bawah sekali. Dekat history dia. Daripada tarikh data ni diwujudkan. Lepas tu dia ada tarikh kemas kini yang pertama. Februari 8, 2021. Okay. Jadi, ada persoalan. Kenapa kita tak upload? Boleh ke kita nak upload guna template yang lama, template baru, bukan template kemas kini tapi template baru? Jawapannya tak boleh. Sebabnya tuan-tuan perasan
Tengok tak ni, gula madu ni ada 4, ada 1 ataupun garam kasar. Kita ambil contoh garam kasar. Garam kasar ni ada 10 unit. Cuba kita upload perkara yang sama 2 kali. Kita buat Kita nak upload garam kasar. Okey, jadi kita ambil kat sini. Dan kita save. Lepas tu kita try import. Import AES, upload file. Sekarang kita tengok je. Okey. Jadi garam kasar kat sini ada 1. Macam nak tengok ni. Okey, garam kasar ni ada 2. Ada 3, 1, 2, 3. Yang bawah yang nama saya ni ada 4. Okey, tapi yang maksudnya yang ditambah hari ni, contohnya 4 Mac ni telah bertindih dengan yang lain-lain. Sebabnya saya upload menggunakan template yang baru. Template yang baru. Ni template baru. Sepatutnya untuk kemas kini saya kemas kini pada template kemas kini saja template yang kita dah export tadi. Okey, sampai sini ada soalan? Azmi, Puan Hidayu kata laju. Laju tu sebab guna komputer. Okey, kejap. Yang mana laju? Saya ulang balik. Baiklah. Tak apa. Okey, jadi kita tadi sampai kemas kini. Okey, nak kemas kini individu senang. Maksudnya pergi dekat mana-mana ni. Mana-mana yang kita nak kemas kini, kita tekan. Lepas tu kita boleh kemas kini di sini. Dia akan terus berubah. Tengok macam ni. Garam kasar ni 10. Dah pakai 2. Dah pakai 2, tinggal 8. Dia terus ubah kat sini. Saya tukar di sini, dia terus tukar di database. Tinggal 8. Ini tak masalah. Okey, untuk kita kemas kini secara banyak-banyak, secara pukal, kita kena export dulu database. Kita export dulu inventory yang kita dah buat. Jadi nak export, kita kena pastikan yang kita nak export tu kita punya saja. Sebab kalau kita export orang lain punya, nanti kita nak upload balik akan ada error. Jadi pastikan kita export yang kita punya saja. Yang ni saya ambil owner, pergi kat filter ni. Kat filter owner, cari nama sendiri. Okey, kalau kita dah tahu kita nak buat apa, kita boleh spesifik. Contoh kita nak buat, kita nak update antibiotik saja. Kita pilih antibiotik saja. Lepas tu location, kalau ada location pilih location, kalau tak ada location kita boleh biarkan saja. Lepas tu kita tekan export. Okay, bila tekan export dia akan keluar 2 pilihan menu lagi. Export all inventory ataupun export item that match current filter. Jadi kita ambil yang kedua. Sebab kita nak export database yang berkaitan dengan kita saja. Kita export file. Okay, successfully exported. Kita pun buka. Okay. Okay, jadi daripada sini klik enable editing. Enable editing. Lepas tu tengok dekat types ni akan ada 1 je. Sebab saya pilih 1 je kan. Saya pilih untuk
update antibiotik saja. Okay, jadi klik dekat yang ada satu untuk kita buat penambahbaikan. Okey. Lepas tu kat sini kita boleh tukar. Contoh kan, kalau kita nak tukar, kita tukarlah. Ini jadikan ini dah guna tinggal 15. Ini dah guna tinggal 10. Mungkin tarikh expired pun nak update kan. Jadi kita pun tukar tarikh expired. Okay. So bila dah habis, kita dah buat kemas kini kat sini, kita pun save. Tekan save. Tekan save. Tutup. Jadi bila kita dah save, kita kena upload. Kita kena upload balik. Tengok kat sini kan, ni 20 dengan 38. Nanti kita upload, dia akan jadi berkurang lah. Sebab kita dah kemas kini. So kita klik import. Pastikan makmal yang betul, makmal latihan SMI. Pastikan apa yang kita import. Kita import inventory kan, inventory yang kemas kini. Jadi klik inventory. Lepas tu klik import. Download template tak payah sebab template dah ada. Export pun tak payah, kita dah export tadi. Yes. Upload. Ambil yang ni. Ambil dokumen yang kita dah buat. Okey, dah berjaya. Dah berjaya. Ni nampak. Dia dah berkurang kan? Tinggal 10, tinggal 15. Cuba tengok. Buka satu. Tarikh expired pun dah berubah. Sebab kita dah tukar. Ni 5 bulan 3. Yang ni 4 bulan 3. Okey. Ini adalah contoh untuk kemas kini. Jadi contoh ni sikit. Kita buat sikit. Bila kita buat sikit, kita tak jumpa sangat masalah lah. Dia isu dia kalau kita buat banyak kan, nanti ada akan ada apa nama cabaran. Okay, jadi saya tunjukkan okay, jadi maksud saya bila kita export database tu, ini yang penting. Owner ni yang penting ya. Sebabnya andai kata kita nak upload tapi bukan nama kita. Contohnya saya letak kat sini nama Syarim. Jadi bila saya upload tu tak lepas. Data tu tak akan berjaya untuk dikemas kini sebab kita guna owner lain. Jadi selalunya bila kita nak kemas kini data, kemas kini database, kita tak usik bahagian owner ni. Walaupun owner ni nama kita, tiba-tiba kita nak tukar nama contohnya, tak boleh. Kita jangan usik owner ni ya. Jadi biarkan saja kat situ. Okey. Okay, jadi kat sini kalau tuan-puan tengok, kita ada tarikh masuk, tarikh kemas kini. Tarikh kemas kini ni pada saya penting sebab dia bertujuan untuk pembuktian dalam SPPU kita. Bila di hujung sesi penilaian, penilai akan tanya data dah kemas kini. Jadi inilah buktinya. Tarikh kemas kini inilah bukti kita punya kerja. Jadi penilai-penilai kita akan tengok di sini saja. Oh ni baru kemas kini ni 4 Mac. Contoh kan. Kalau dah setahun tak kemas kini macam tak buat ni macam tu. Jadi saya ingat ada soalan tak? Ayu okey Ayu? Okey lah ya. Baiklah. Kalau tak soalan, kita pergi pada agenda yang ketiga. Agenda ketiga kita adalah create lab. Okey. Create lab ni maksudnya tuan-puan, kita ni membantu bahagian penyelidikan. Jadi sekurang-kurangnya kita kena membantu menyelia makmal penyelidikan tu. Terutamanya mereka punya inventory. Mereka punya aset. Okey. Jadi aset dengan inventory ni kita boleh masukkan sekali dalam database ni. Okey, jadinya kita boleh create lab baru. Cara nak create lab baru,
Kita boleh pergi kat makmal yang atas ni, pergi kat makmal, klik kat makmal ni. Perasan tak ada ujung dia ada tanda NAT ni kan? Klik kat NAT ni. Okay, klik kat NAT ni, pergi bawah sekali. Okay, dia ada create lab. Create lab. Klik create lab. Okay, organisation saya maintain Universiti Besar Malaysia. Lab name boleh tukar. Lab name contohlah, tengoklah. Kita buat makmal penyelidikan ketum. Okay, jadi dekat sini lab setting. Okay, lab setting ni kita tengok. Kita nak orang join makmal ni secara apa? Tanpa approval ke ataupun dengan approval. Selalunya ni biarkan je kan, ni tak ada apa-apa. Ni buat no currency, lepas tu kita create lab. Okey, dah ada lab baru. Okey, bila kita buat lab baru, sepatutnya kita kena buat invite. Kita kena jemput members lain untuk join. Okey, members ni contoh kalau makmal penyelidikan ini kita perlu invite penyelidik dia, penyelia dia. Okey, bila kita invite contoh ni, SDAS ni adalah penyelia ataupun pensyarah. Kita kena lantik dia sebagai admin juga. Lab admin. Lepas tu kita masuk yang lain. Contoh BFG ni adalah student. Jadi student ni pun sebagai lab member. Dia sebagai lab member. Okey. Lepas tu kita send invitation. Okey. Jadi sekurang-kurangnya kita perlu invite pensyarah tu kena masuk sekali. Nak memudahkan kerja kita untuk kita tengok data ni dia kemas kini ke tidak, kita invite sekali dengan student. Jadi setiap kali student ambil dia kena kemas kini. Okay, location kita nak masukkan location pun boleh, nak add location pun boleh, tak nak pun tak apa, sebabnya location ni kita boleh kemas kini dalam Excel. Okay, type ni penting. Okay, dalam type ni yang tuan-tuan dan puan-puan kalau perasan saya cakap tadi, yang berada dekat bawah, kat Excel tu bahagian bawah. Tunjukkan. Okey, yang bawah ni adalah type. Yang bawah ni adalah type. Okey. Okey, jadi type ni kita boleh tambah. Kita add type. Contohnya makmal tu adalah makmal molekular. Dia banyak guna primer. Okey, pilih primer. Ataupun dia banyak guna plasmid. Okey, plasmid pun boleh masukkan plasmid. Lepas tu kita add type. Okey, nampak? Plasmid tak keluar kan? Tak ada masalah. Kita refresh je. Kalau tak keluar, kita refresh. Tu, dah ada plasmid, dah ada oligoprimer. Okey, contoh kita nak tambah type ataupun jenis yang tak ada dalam ni. Tak ada dalam ni. Jadi kita kena buat baru. Contoh hari tu dia buat batu. Ada satu staff tu dia punya inventory adalah inventory batu. Jadi buat kat situ batuan. Add type. Ni batuan dah ada. Okey, jadi kalau batuan ni contohlah batuan ni dia ada maklumat ni diperlukan maklumat ni juga, tapi dia sebenarnya perlu maklumat lain. Contoh maklumat lain. Jadi kita boleh tambah maklumat kat atas ni dekat sini. Custom field. Klik custom field ni, contoh kita nak ambil lokasi kutip. Ini kita boleh buat. Ni kita pilih lah. Kalau kita nak date ke, number ke. Kalau lokasi ni dalam bentuk koordinat, masukkan nombor je. Kalau tak ada, pilih teks pun boleh. Okay, required ni maksudnya wajib. Kalau tak ada ni, dia tak boleh upload. Jadi,
Kalau nak pilih, kalau tak nak pun tak apa. Save. Okey, jadi lokasi kutip ni dah ada dalam ni. Macam mana kita nak tahu, nanti kita download balik. Okey, jadi dah siap. Vendor nak masukkan pun boleh, nama brand pun tak apa. Backup ni bergantung pada kita. Kalau kita nak backup setiap bulan pun boleh, nak inventory backup setiap minggu pun boleh. Tak nak backup pun tak apa. Tapi kalau tak nak backup bahayalah. Kalau hilang habis lah. Kita buat balik. Okay, lab setting dah tengok tadi. Dah habis, save changes. Dah habis buat tu, save changes. Okay, kita pergi pada muka depan balik. Kita tengok pada makmal yang baru kita create tadi. Makmal penyelidikan ketum. Okay, jadi dekat makmal penyelidikan ni, kita nak tahu inventory dia, kita nak upload baru, kita import balik. Kita import. Kita download template balik. Sebab apa? Sebab template yang kita download ni, template untuk makmal penyelidikan ketum. Maksudnya kalau kita jaga 2-3 makmal, kita kena ada 2-3 template lah. Download template. Okay, dah download template, buka. Enable editing. Cuba tengok kat bawah ni. Types ni dah jadi kan? Ada batuan, ada general supply, ada oligo, primer, ada plasmid. Okay, jadi tengok kat batuan, sepatutnya dia ada. Ni yang kita tambah tadi, lokasi kutip dah ada. Okay. Okay. Jadi create lab pun dah habis. Senang kan? Semua orang dah boleh. Lagi satu, delete type. Okay. Sekejap Okay, jadi lepas kita dah ada lab kita sendiri ni, lab kita, andai kata kita nak buang type, kita pergi balik pada setting dia, pergi kat type. Tadi kita dah belajar macam nak create. Kalau kita nak delete, contohlah makmal ni dah tak buat dah batu, kita klik kat pangkar ni. Pergi kat mana kita nak pergi, batuan, hujung dia ada pangkar, klik pangkar, masukkan balik. Dia kata enter the name, masukkan batuan ni, delete type. Dah delete. Dah delete. Jadi dah tak ada lah, type batuan dah tak ada. Okay, andai kata pula tiba-tiba kan lab tu dihapuskan, lab tu nampak tak berfungsi, dihapuskan. Jadi kita pun nak delete lah. Kita pun boleh delete makmal penyelidikan. Pergi kat setting, macam biasa. Kita ambil dari awal je, takut lupa. Pergi kat makmal yang kita nak delete tu. Ini makmal penyelidikan ketum. Tekan setting dia. Pergi kat lab setting. Bawah sekali ada delete makmal penyelidikan ketum. Permanently delete. Lepas tu dia suruh masukkan nama. Delete lab. Yes. Dah buang. Dah tak ada. Okay. Jadi create lab dengan delete lab dah sentuh, dah habis. Senang kan? Buat senang lah. Okay, jadi kita akan pergi lagi satu. Nak buat request. Tapi ada soalan tak? Ada soalan tak berkaitan dengan ni? Okay, boleh terangkan lepas kita create makmal, function standard field for all time untuk apa? Okay. Jadi kita tengok balik yang tadi. Ni ada soalan. Contoh ni latihan SMI. Okay, pergi kat type. Pergi kat type ni kan. Lepas tu dia ada standard field for all type. Okay, standard field ni maksudnya bidang-bidang yang telah ditentukan memang akan ada. Maksudnya kalau kita create banyak type pun type tu akan ada juga benda-benda ni. Dan kita tak boleh buang. Macam ni kan, kita tak boleh buang. Memang apa? Field. Yang ni dipanggil field. Field ni memang dah ditentukan dalam sistem. Kita tak boleh buang. Walaupun tak ada kaitan. Contoh macam batuan tadi kan, mana pakai cast number. Tapi cast number ni memang akan ada je. Jadi abaikan je lah. Memang tak pakai kan.
Tapi andai kata kita nak tambah, kita boleh tambah baru. Bukan tambah kat sini, tapi tambah daripada type yang kita nak. Contoh macam ni, glassware, kita boleh tambah fill apa yang kita nak. Contoh ni, jenis kaca. Glassware ni jenis kaca. Contoh kita nak tanya jenis kaca. Save. Oh, sekejap. Okay, dah dapat jenis kaca. Glassware ada jenis kaca. Okey. Jelas saja. Okey, ada soalan lain? Okey, kalau tak ada, tak apa, kita teruskan dulu. So, kita akan pergi pada create lab database request. Okey, request. Request ni adalah permohonan perolehan yang kita nak buat. Jadi request ni selalu berlaku pada awal-awal sesi. Awal-awal sesi baru duit baru masuk, ataupun hujung sesi waktu nak buat perancangan, kita akan disuruh ataupun diminta untuk menyenaraikan bahan-bahan yang nak diperolehi. Okay, jadi apa yang kita boleh buat adalah pastikan kita pergi dekat makmal yang sepatutnya. Kalau macam makmal pengajaran, pergi dekat unit pengajaran tu. Penyelidikan kuranglah. Penyelidikan selalunya student dia akan mohon sendiri, bukan staff. Okay, tapi kalau makmal pengajaran ataupun makmal bawah SMI, kita pergi dekat makmal ni, macam ni pergi latihan SMI. Pastikan kita pergi kat request sebab kita nak request kan. Okay, dekat request ni adalah permohonan untuk perolehan. Okay, jadi request ni kita boleh buat sama ada 3 cara. Sama ada kita add request kat sini. Kita add request, contoh kita nak beli tumpi kacang. Tak ada, kita add request baru. Add request baru, kita boleh tengok kat sini. Okay. Jadi bila kita add request tu, dia mesti minta kita punya vendor dengan katalog. Kalau tak ada, tak ada. Kalau tak ada, tulis je XX pun boleh, ataupun tiada pun boleh. Jadi kita add request. Nampak? Add request dah masuk tumpi kacang. Contoh. Lagi satu adalah kita boleh buat daripada database kita. Contoh kita pergi kat inventory. Inventory kita tengok okay, penicillin ni kita nak request. Kita pergi dekat penicillin ni, ujung ni ada request. Klik request. Klik request. Bahan apa banyak kita nak? Kita nak 3. Ada 3. Add request. Okay, dah masuk request. Tengok request. Tu penicillin dah masuk. Nak 3. Berharga 690. 1, 230, 690. Okay. Sama ada yang ni, ataupun kita boleh add request in bulk. Maksudnya kita dah buat tempat lain, kita buat kat Excel ke, dekat Word ke, lepas tu kita pindah masuk ke dalam sistem. Sama juga. Pastikan makmal yang betul, makmal latihan SMI. Pastikan apa kita nak buat. Kita nak buat request kan? Okay, pastikan diklik kat request. Lepas tu kita import. Lepas tu kita download template. Jadi download template ni adalah download template untuk request, bukan download template untuk inventory. Okey? Kita buka kita buka template untuk request. Enable editing sekali lagi. Jadi kat sini tengok orders. Jadi kita masukkan je apa yang kita nak. Kan kita isi banyak-banyak kat sini. Lepas tu kita upload balik. Okey. Try lagi buat.
Kita save. Stop. Yes, upload file. Dah masuk marker pen. Okey. Jadi dia senang. Jadi terutamanya request ni yang pada saya nampak kemas, sebabnya kita boleh tengok, kita boleh kemas kini kat mana status permohonan kita. Lepas tu kita boleh tengok berapa banyak yang dah approve, yang dah diluluskan oleh pegawai sains ataupun daripada pegawai yang meluluskan. Lepas tu berapa banyak yang dah order, dan bila receive kita boleh klik receive. Contoh macam ni, dah dapat ni. Kita klik. Okey. Jadi ada soalan tak sampai sini? Ya. Ya. Okey, sementara kita tunggu soalan, kami akan sharekan QR code kehadiran ya. Kita tangguh dulu. Nanti kita jumpa balik petang ni pukul 2.30. Jangan lewat, sebabnya kalau start awal boleh habis awal. Mungkin 10 minit, 15 minit je. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.